So okay, so 1990 masa Hmm. tuan first masuk competition tu adalah untuk tulis novel ke? Bukan. Tulis novel. Oh, tu novel yang Yang diterbitkan tu. 95. Hmm. Lama sangat kan. Adakah tu antara macam sampai sekarang kalau kita tengok all time sales antara yang tertinggi? Ke tak? Tak. Itu cerita pasal apa tuan? Saya tak baca itu. Cerita pasal satu zaman Jepun dulu. Kita tahu Jepun ni jahatlah bagi orang Melayu. Tapi pada tahun 1965 di rumah di sekampung tu ada kena bakar. Setiap rumah ada kena bakar. Jadi siapa yang membakarnya tu? Akhirnya orang tahu bahawa satu orang Jepun yang membakar rumah-rumah orang Melayu. Jepun ni pula kahwin dengan orang Melayu. Lepas tu mati orang Jepun tu. Kemudian 10 tahun kemudian pada tahun 80-an muncul lagi siri pembunuhan yang sama. Jadi siapa, question marknya, siapa yang melakukan jenayah-jenayah macam ni? Itulah. Interesting And bila tu nak tulis pasal Jepun ni contoh kan, dia sama konsep dengan Sunan lah yang saya terfikir. Macam adakah tuan kena memang research betul-betul tentang sejarah research. sebelum tulis? Semua ambil masa lah. Tak jugalah bila kita sudah mahir, samping-samping lah kerja kita. Tapi waktu itu memang sejarah Melayu, saya tengok mana yang kita boleh insert sejarah Melayu itu, saya insert. Sebab itu orang kata, ini sejarah kah fiction ni, dia kata. Sampai saya pernah dituduh oleh satu pensyarah di sebuah universiti, saya ni penyeleweng sejarah. Tapi buku cerita kan, buku cerita gajah pun boleh terbang. Adakah bila nak tulis novel macam pada tahap awal mungkin sekarang tuan punya cara penulisan dah berbeza, tapi mungkin pada tahap awal tu adakah bila nak tulis novel contoh pasal Jepun bakar rumah ni, sebelum tulis tu dah kena ada gambaran macam mana cerita tu daripada awal sampai habis? Saya nak buka satu cerita. Bila saya menulis, saya berada di dunia lain, dunia novel. Maksudnya saya di alam nyata agak slow, tapi di dunia novel insyaAllah saya tajam. Bila saya duduk, saya zikir apa semua, seolah-olah saya berada tempat tu. Saya melihat dari segi mata kamera tau. Okey, saya nak ambil ini, saya nak ambil ini, saya nak ambil ini, shot ini. Okey, kemudian saya pecahkan. Sebelum hilang, pecahkan dulu. Baru pecahkan dulu. Jadi kita sambung ayat penyambung tu. Begitulah saya lakukan. Pernah sekali saya tulis cerita. Waktu tu anak saya kecil lagi. Tulis cerita mistik lah. Tak juga mistik. Tapi waktu tu saya menulis, saya buka tingkap kan, panas. Jadi saya dengar bunyi tingkap. Macam orang ketuk lah. Malam hari pula. Jadi saya kata jangan kacau. Saya nak menulis ni. Lepas tu datang lagi bunyi itu. Saya tengok tak ada lagi. Lepas tu saya berdiri depan tingkap tu. Saya tunggu apa yang muncul. Bunyi ada. Tapi yang muncul tak ada. Rupanya semua main dalam kepala saya. Serius lah? Main dalam kepala. Pernah saya tulis cerita Kasyaf Ain lah. Kasyaf Ain boleh dapatkan Rami FC. Sekarang saya tulis yang kedua. Kasyaf Ain tu, saya tuliskan. Dia malam-malam sorang-sorang ya. Ada kepala dua tau muncul. Kepala muncul kan. Tapi tengok tak ada. Lirik. Pakai ujung mata je lirik. Dia tengok skrin tu. Di mana aku nak dibawa ni? Saya cuba padam, hilang. Dia pun hilang. Saya padam yang watak ini, dia pun hilang. Saya tulis lagi, dia pun ada. Saya tutup komputer, saya tidur. Pasal dia mengganggu konsentrasi kan. Itulah bila kita punya minda bawah sadar tu tinggi. Ini pun bukan hebatnya saya tahu.
hebat Allah Ta'ala. Dia memberikan minda bawah sadar yang luar biasa lah. Jadi benda tu boleh. Sebab saya boleh bila menuliskan sampai ke tahap bila orang ketuk pintu dalam tu, saya dengar ketuk pintu di luar. Tak, 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 tak. Oh, saya tahu. Sekarang saya dah biasa. Sebab itu saya menulis pagi, saya tak menulis malam lagi. Oh, okey. Menulis pagi. Sebab saya full time kan menulis. Saya menulis pagi. Malam saya tak menulis lagi. Sebab takut benda-benda tu datang lah. Dia tak ada sebenarnya, tapi ini imajinasi tu. Imajinasi. Sebab apa yang kita fikir itu ada. Waktu itu kita fikir apa? Hantu. Ada. Waktu itu kita fikir gangguan. Ada. Apa yang kita fikir itu ada. Hebatnya Allah Ta'ala bagi kita akal tu, itulah. Apa yang kita fikir ada. Apa yang Yusuf fikir sekarang ada, insyaAllah. Ke depan tu apa yang kita fikir? Ke depan ada. Tapi apa yang dipikirkan Tuhan punya diri, saya tahu. Ada, insyaAllah. Kita tinggal doa saja. Sebab itu bila saya menulis, saya punya doa panjang lebar tau. Panjang lebar. Antara doa-doa tu, ya Allah, lindungilah aku dari gangguan diriku sendiri, kejahatan diriku sendiri, kejahatan jin, syaitan, apa semualah, apapun yang berunsur negatif, jauhkanlah, lindungilah. Tapi still ada. Tapi kita sekarang bila saya menulis tu, saya boleh bezakan mana satu halusinasi, mana satu yang nyata. So, tadi tu antara experience tahap awal yang masih belum dapat betul-betul bezakan lagi. Betul. Tahu. Mula-mula saya lari tau pergi atas. Saya menulis di bawah, saya lari tinggalkan komputer, masuk bilik tidur. Menggigil saya dalam selimut. Rupanya bila saya study dalam rupanya itulah setiap penulis yang hadapi, yang serius menulis lah. Bila ada satu barat, bila dia menulis, dia ada satu macam anxiety tu. Dia selalu macam worry saja. Itu pun pernah saya hadapi juga. Tapi kita ada penawar lah dalam Islam, balik pada Al-Quran, balik pada zikir, balik pada solat, pokoknya balik pada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan sembuh. Tapi yang penulis barat tu dia macam, dia tak boleh kawal dia tahu, dirinya sendiri tahu. Malah dia tak boleh kawal sama ada itu bayangan atau reality. Akhirnya dia hanyut pada fantasi dia sendiri. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So, aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So, aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So, kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So, aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke Pelasia, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out kalau korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add-on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas
Dan kenapa? Daripada dulu lagi mak-mak, nenek-nenek kita suruh invest dalam emas lah. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS. Sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.